Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, fokus antaranya untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hidup tak ingat mati sampai tak buat amalan. Kan? Kita hidup tak ingat mati tau, sampai tak buat amalan. Takut-takut mati tak ada amalan, macam tak pernah hidup. Kan? Meninggal, awak hidup kat dunia berapa lama 70 tahun. Apa pasal amalannya macam baby 6 bulan hidup ni kan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Asma'un Nabi kita insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rasul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun alaikum ma'lum syahir syahid Syahid masyhud bashir mubashir nadhir Munzir nurun sirat misbah huda Mahdi munir da'in mad'u mujib Mujab hafi afu walihaku Qawi amin ma'amun karim mukarram Makin matin mubin mu'ammil wasul Zukuwatin zuhurmatin zumakanah Zu'izin zufadlin muta' muti' Qadamu sidqin rahmah bushra Ghaus ghaisun ghiyath ni'matullah Hadiyatullah urwatu saqam Siratullah siratu mustaqim Zikrullahi sayfullahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada وعلى أمته المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا مصطفى حزب الله النجم الثاقب مصطفى مجتبى منتقى أمي مختار أجر جبر أبو قاسم أبو طاهر أبو طيب أبو إبراهيم مشفع شافع صالح مصلح مهيمن صديق مصديق صدقون سيد المرسلين
الإمام المتقن قائد الغرور المحجلين خليل الرحمن برور مبرور وجيه نصح وكيل متواكل كفيل شفيق مكيم سنة مقدس روح القدس روح الحقير روح القسطي كافين مكتف بلغ مبلغ شافي واصل موصول سابق سائق هاد مهدين مقدم عزيز فاضل مفضل فتح مفتاح رحمة مفتاح الجنة علم الإيمان علم اليقين دليل الخيرات مصحح الحسنات مقيل العثرات سفوح عن الزلات صيب الشفاعة صيب المقام صيب القدم مخصوص بالعز مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف صاحب الوسيلة صاحب الفضيلة صاحب السيف صاحب الإزار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى صاحب الهجة صاحب السلطان صاحب الرداء صاحب الدرجة رفيعة صاحب التاج صاحب المغفار صاحب اللواء صاحب المعراج صاحب القضيب صاحب البراق صاحب القتم صاحب العلامة صاحب البرهان صاحب البيان فاصح لسان مطهر جناني رؤوف رحيم أذن خيرين صحيح إسلام سيد الكونين عين النعيم عين الغرور سعد الله سعد الخلق خاتب الأمم عالم الهدى كاشف الكراب رافع الرتاب عز العربي صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita menyambung kembali kitab Durrah Bahiyah dan kita telah sampai ke muka surat yang ke-34 surat muka surat yang ke-34.
Silakan. Sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضل في بعض ما يلزم المكلف فعله من أداء الواجبات وترك المحرمات. Pasal mengenai perkara yang mesti dilakukan oleh mukallaf daripada menunaikan kewajipan dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Okay, jadi ini satu fasal pada menyatakan setiap mukallaf mukallaf ni iaitu orang yang ditaklifkan ataupun dipertanggungjawabkan dengan hukum, iaitu baligh, berakal, kan? Jadi dia perlu menunaikan kewajipan dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Seterusnya, يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه. Diwajibkan ke atas setiap mukallaf menunaikan segala perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya. jadi wajib kepada seluruh mukallaf menunaikan segala perkara yang wajib, diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya. Okey, seterusnya. ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه وتنبه مبطلاته وإلا كان باطلا. Dan wajib juga ke atasnya untuk menunaikan segala perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya serta menjauhi perkara-perkara yang membatalkannya. Sekiranya dia tidak memenuhi kesemua ini, maka ianya terbatal. Okey, jadi setiap daripada mukallaf dia perlu melakukan dan melaksanakan, menyempurnakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tiga perkara. Pertama, rukun dia. Yang kedua, iaitu syarat-syarat dia. Dan yang ketiga, menjaga perkara yang membatalkan satu benda tu. Okey, itu tiga perkara. Rukun dia, kita pergi pada syarat dulu. Syarat ni, dia punya prerequisite dia ataupun syarat sah dia. Okey, rukunlah dan perkara yang membatalkan. Jadi setiap ibadah ada tiga benda kita kena jaga. Contoh. Okey, contoh kita nak solat. Rukun solat ada 13 termasuk tamakninah. Bermula dengan kita takbiratul ihram sampai ke salam. Ada 13 rukun. Tapi syarat-syarat dia, syarat sah solat ada 5. Okey, salinkan, masukkan dalam kita punya catatan. Biar kalau kita mengajar nanti kita boleh huraikan contoh di mananya contoh dia sembahyang. Sembahyang ada rukun dia, ada 13 rukun. Syarat sah ada 5. Orang yang nak sembahyang sebelum buat rukun dia ada syarat-syarat dia. Apa syarat sah solat yang wajib Syarat sah solat yang pertama mesti masuk waktu. Ini syarat sah solat yang wajib, masuk waktu. Macam mana kalau dia sembahyang tidak dalam waktu tak sah. Kecuali kalau dia tertinggal, dia menggantikan tu lainlah. Contoh solat zuhur. Kita kata zuhur ni sibuk lah, kita buatlah solat zuhur ni dalam pukul 10 lah tak sah. Itu syarat. Okay? Yang kedua, syarat sah bagi solat adalah menutup aurat. Kena tutup aurat. Okay? Kalau tak tutup aurat, maka tak boleh lah nak buat rukun tu pun tak boleh. Syarat sah yang ketiga bagi solat, contohnya, iaitu maknanya dalam bab solat, contoh syarat-syarat dia. Ada 5 syarat sah solat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. So maksudnya, kalau kita menghadap kiblat, seyakin yang kita boleh. Maksudnya, kalau betul-betul kita di Masjidil Haram, memang nampak, memang kena hadap betul lah. Kalau di luar Masjidil Haram, kita menghadap ke Masjidil Haram. Seperti mana yang telah orang tandakan. Di luar macam jauh macam ini, seperti mana ijtihad yang telah, maksudnya kompas dan sebagainya lah, menghadap kiblat. Syarat sah yang keempat iaitu suci daripada hadas besar. Okey. Dan syarat sah yang kelima iaitu suci daripada hadas kecil. Jadi maknanya rukun solat 13. Kemudian syarat sah dia ada 5. Kemudian menjaga benda yang membatalkan solat. Jadi wajib bagi setiap mukallaf menunaikan
ibadah-ibadah yang diwajibkan. Apa maksud menunaikan? Jaga 3 benda dia. Jaga rukun dia, jaga syarat dia, dan jaga apa yang membatalkan. Contoh, okey, dalam bab wuduk, okey, tadi syarat sah solat dia ada 5, salah satunya adalah bersih daripada atau suci daripada hadas kecil kan? Yang keempat. Hadas kecil, okey. Kita nak ambil wuduk, rukun wuduk ada berapa? Rukun wuduk ni dia ada 6. 2 kering, 4 basah. Rukun wuduk ada 6. 2 kering, 4 basah. Okay, salinkan. Kalau nak mengajar tu hari ni boleh bagi contoh. 2 kering, 4 basah. Apa benda yang kering? Rukun wuduk yang kering, yang pertama niat. Yang keduanya tertib. Kan kering tu. Yang basah mana? Basuh muka yang pertamanya, yang keduanya tangan, yang ketiganya kepala, yang keempatnya kaki. Jadi mana itu rukun wuduk. Syarat sah dia menggunakan air mutlak. Itu syarat sah dia, menggunakan air mutlak. Okey. Jadi menjaga rukun, menjaga syarat dan menjaga perkara yang membatalkan wuduk. Contoh macam yang membatalkan wuduk, waktu penunaian wuduk, antaranya tak boleh putus. Tak boleh putus daripada sudut sampai kering. Contoh, kita basuh muka, nak try lah daripada rumah kan. Basuh muka, nak sambung tangan kat masjid lah. Kita pun naik motor sampai sini dah kering. Dah kering tak boleh. Maknanya batal lah wuduk kita. So nak buat balik, kena ambil muka balik. Kan? Kalau tak kering lagi okey, tapi dah kering, tak boleh, kena buat balik. Mana benda-benda membatalkan wuduk ketika pelaksanaan wuduk tu lah. Jadi maknanya apa-apa juga penunaian benda-benda yang ibadah yang diwajibkan kepada kita, 3 benda tu. Puasa contohnya, puasa kan, kita nak puasa Ramadan, ada rukun puasa. Niat bermula daripada maknanya terbit fajar sampai matahari, itu kan rukun-rukun dia. Okey. Syarat dia apa? Syarat puasa. Kalau puasa Ramadan, dalam bulan Ramadan lah diwajib menunaikan. Kalau qada, tak apa. Bulan Ramadan lah. Itu syarat sah dia. Kemudian mestilah pada waktu siang. Memulai tarikh itu mana syarat dia. Habis tu kalau duduk dekat kutub yang tak ada, malam je ataupun siang tak ada maghrib macam mana? Perlukan ijtihad ulama di sana. Jadi mana syarat sah, rukun jaga, dan perkara yang membatalkan jaga. Syahadah contohnya, kita bersyahadah, dia ada rukun syahadah, mengucap dengan lidah, percaya dengan hati. Kita percaya, kena ucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau orang masuk Islam kan ada syahadah dia. Okey. Kemudian syarat sah dia waras. Tak boleh kalau orang tu mabuk-mabuk, okey aku masuk Islam, tak dikira syahadah dia. Dia tidaklah waras, tidak dipaksa. Kau mesti mengucap syahadah. Kalau tidak, aku tembak kau contohnya. Tak boleh. La ikraha fid din. Tak sah, tak boleh. Mana mesti dengan rela hati, itu syarat sah dia. Dan jaga perkara yang membatalkan syahadah. Tidak apa-apa perkara yang di atas mukallaf, 3 benda. Rukun-rukun dia, syarat sah dia, dan juga benda yang perkara yang membatalkan dia. Okey? Seterusnya. ويجب عليه فإلى تكليف العزم الجازم على فعل كل واجب قدر عليه وترك كل محرم. Dan diwajibkan juga ke atasnya jika mendapat taklif, berazam yang jazim untuk melakukan segala perkara yang wajib menurut kemampuannya dan meninggalkan segala yang haram. Okay, jadi wajib bagi orang mukallaf taklif berazam dengan jazim. Jazim ni putus atau bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dia berazam. Melakukan perkara yang wajib semampu dia boleh dan meninggalkan segala haram semampu dia boleh. Okey, jadi maknanya dia kena berazam. Bukan tak berazam kan. Dia kena berazam, kena berniat betul-betul kan untuk buat benda yang wajib dan meninggalkan perkara haram. Okey, seterusnya. Fadlun fi bayan mabna ad-din al-mustamil ala nahza min usul al-fiqh wa fi bayan umuri
Pasal pada menjelaskan pembinaan agama yang merangkumi sedikit pembahasan usul fiqh dan hadis wajib. Okey, ini pada mana pembinaan agama. Tadi kita dah maknanya sudut falsafah dia. Tadi sudut falsafah dia. Falsafah tu maksudnya semua mukallaf kena buat benda wajib dan meninggalkan benda haram. Membuat benda wajib tu apa? 3 benda, iaitu jaga rukun, jaga syarat sah dia dan jaga benda yang membatalkan dia. Itu falsafah dia. Okey, maknanya kena bagi orang mukallaf. Kan? Orang mukallaf orang yang dipertanggungjawabkan. Siapa orang bertanggungjawabkan tu adalah orang yang baligh, orang yang berakal, kan? Maknanya dia baligh, dia berakal, maka dia dipertanggungjawabkan pada hukum tu. Maksudnya falsafah dia ataupun konsep dia wajib kena. Okey, macam mana nak membina dia pula? Nak membina dia macam mana? Okey, tadi kita kena faham, kita wajib buat. Macam mana cara nak membuat dia gitu? Kan? Dia ada 4 benda kena jaga. Kan? Umuruddin arba'ah. Ini kalau kita baca, kita biasa baca kitab-kitab talaqi, kita akan jumpa lah. So maksudnya ni dalam bab pula fasal pada membina agama tu macam mana. Okey, silakan. Terusnya. Ad-din ma sya'allahu lana min al-ahkam wa hiya al-wajib wal haram was sunnah wal makruh wal mubah wal batil was sahih. Agama iaitu apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada hukum hakam yang merangkumi wajib, haram, sunat, makruh, harus, batil dan sahih. Okey, jadi syariat ni apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benda syariat ni adalah benda takrifan agama. Takrifan agama benda tu wajib ke, harus ke, makruh ke, haram ke, sah ke, batal ke, maknanya itu takrifan agama. Tak boleh nak takrifan kepala kita. So apabila kita sebut bab hukum, kena tengok takrifan agama tu apa. Dia tak boleh nak pakai tafsiran kita sendiri, suka-suka kita. Kan? Apa tu wajib, apa tu haram. Takrifan agama. Okey, jadi ada 4 perkara yang penting. Okey, sila. Wa umur dini arba'ah. Ahaduha as-sidq bil qasd. Wa ma'nahu al-ibadah bin niyah wal ikhlas. Manakala al-ihwal agama ada 4 perkara. Pertama, kejujuran qasad. Maknanya beribadah dengan niat yang betul dan penuh keikhlasan. Okey, jadi benda yang pertama, syarat membina agama, pertama dia ada 4 Yang pertama adalah iaitu kejujuran qasad. Qasad ni betul-betul niat. Maknanya bermaksud atau kehendak nak buat tu. Niat tu berniat untuk buat. Maknanya beribadah dengan niat yang betul dan penuh keikhlasan. So memang buat tu benda tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kan? Buat kerana Allah tu antara tanda dia kita istiqamah. Kan? Antara tanda dia. Sebab tu kalau sekuat mana kita buat satu ibadah tu, kita nak tahu kita ikhlas betul-betul atau tak bila dia istiqamah. Tuan-tuan sekalian bila kita bicara mengenai kita nak mengamalkan agama, dia akan ada 2 fasa tau. Okey, salinkan Satu fasa pembinaan, satu lagi fasa istiqamah. Satu fasa pembinaan, satu fasa istiqamah. Ini saya nak cerita bab umuruddin arba'ah. Yang pertama al-qasad dengan ikhlas. Okey, jadi apabila kita cerita apa-apa pun lah, saya bagi contoh. Katakan hari ini kita belajar pasal sedekah. Okay, kita kena bersedekah, sedekah tu bagus, Allah akan ganti dekat akhirat. Sedekah ni pahala 700 kali ganda. Di dunia 10 kali ganda. Kita pun pembinaan, kita pun belajar nak bersedekah. Nak sedekah lah, bagi tabung masjid, bagi orang susah, bagi apa semua. Okey, itu fasa pembinaan. Fasa kedua apabila kita diuji, di situ nilai kita nak istiqamah ke tidak. Apabila apa? Kita bersedekah dan kita diuji, rasa tidak berbaloi dengan bersedekah. Contohnya, kita bersedekah, kita dikata, menunjuklah tu. Kan? Aku bersedekah, dikata orang, malah aku bersedekah. Ketika itu ikhlas yang akan menyebabkan kita istiqamah. Kan? Kita tolong orang. Dalam hadis yang tersebut, supaya kita menolong orang Islam tu man salimal muslim, menyelamatkan orang Islam, itu pembinaan. Kalau kita pun tolong orang.
Fasa kedua istiqamah. Apabila kita tolong orang rasa tidak berbaloi. Kita tolong orang, kita yang kena kata. Kita tolong orang, kita kena fitnah. Kita tolong orang, maknanya orang ambil kesempatan pada kita. Ketika itu ikhlas akan menyebabkan kita istiqamah. Berapa ramai orang kadang-kadang dia dah bina dah, alhamdulillah, datang ujian tinggalkan benda yang dibina tu. Kan? Dia dah jadi ahli jawatan kuasa masjid, alhamdulillah, buat benda baik, mana tak diuji. Oh, jadi AJK masjid kena fitnah, kena kata, kena apa semua, malaslah aku jadi. Tak apa lagi, malaslah aku datang masjid. Keikhlasan yang akan menyebabkan kita istiqamah. Kalau tak, kita akan tinggal benda itu. Sebab itu pembinaan agama umuruddin arba'ah. Yang pertama al-qasad dengan ikhlas, niat dengan ikhlas. Sebab ikhlas tu yang akan buat kita istiqamah. Kan? Jadi kita hari ni dalam berumah tangga contohnya kan, yang suruh sayang keluarga ni kan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab selaku kita tak nafil kemanusiaan, tapi Allah yang suruh sayang. Kan? Jadi tiba-tiba semakin berumur, oh suami ni semakin menyakitkan hati. Taat itu istiqamahnya adalah kalau kita tahu kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas. Kalau tak, kan, malas aku. Jadi kadang-kadang ada orang yang baru nak minta air dia kena warning dengan bini dah. Kan? Abang hari ni tak usah minta air, penat saya ni kan. Belum minta lagi. Saya kat office saya tu dekat Shah Alam, bawah tu ada restoran. Kadang-kadang petang-petang saya turun bawah minum. Adalah haji-haji ni kan, minum situ. Kerana saya suka menyapa. Saya kunci. Selalu nampak kat sini agaknya teh tarik dia sedap barangkali. Tiba-tiba dia melihat saya dengan muka yang penuh beremosi. Dia kata, tak adalah Ustaz, muka macam umur macam sekarang ni, minta air pun kena marah. Ya, itu mesti minta air pun kena marah. Jadi hari ni kita khidmat suami kita sampai tu tahap kita rasa buat apa aku nak khidmat. Ketika itu ikhlas akan membuat kita istiqamah atau tidak. Sebab tu umuruddin arba'ah, yang pertama al-qasad dengan ikhlas. Sebab ikhlas akan jadikan kita istiqamah. Satu benda itu. Yang kedua, kemudian ثانيها صحة العقل ومعناه أن يعتقد أن الله واحد وأنه متصف بكل كمال منزه عن كل نقصان. Kedua, kebenaran akal, maknanya beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu esa, dan bahawasanya Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang suci daripada sebarang sifat kekurangan. Jadi yang keduanya, kita buatkan kerana Allah. Okay? Allah tu siapa? Allah tu yang esa, dan semua sifat-sifat yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Akan kita dah kongsikan pada kelas yang lepas. Dan ketika kita menyebut La ilaha illallah, diterjemahkan dalam bahasa Melayu untuk senang kita faham, la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tapi ilah, 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah maksud tadi memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah maksud tadi menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah maksud tadi menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah maksud tadi memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah maksud tiada segala-gala melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita aku buat kerana Allah, maknanya kita tahu Allah tu siapa. Allah tu segala-gala adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak akan mensia-siakan kita kalau kita buat baik. Macam tadilah, cabarannya bila kita rasa tak berbaloi buat baik. Aku buat baik, aku yang kena bijak. Malah aku buat baik. Itu cabaran dia. Sedangkan Allah yang suruh kita istiqamah buat baik. Kan kadang-kadang Allah memang akan balas di dunia lagi. Islam ni agama dunia akhirat. Di dunia lagi Allah akan balas dengan benda kebaikan. Kadang-kadang dengan jalan kita perasan, kadang-kadang dengan jalan kita tak perasan. Kan? Kadang-kadang ada orang yang memang dia buat baik, Allah bagi nampak, Allah bagi anugerah-anugerah yang bagus dekat dia. Kadang-kadang dia tak perasan, tak ada pun, aku buat baik, tak ada apa-apa pun Allah bagi, tapi tidak ditarik pun satu nikmat tu. Ada orang hari ni gajinya besar, kejap-kejap kereta rosak, kejap-kejap sakit, kejap-kejap dia duitnya banyak tapi ditarik sana, ditarik sini, ditarik sana, ditarik sini, dengan benda dia tak perasan.
Ada orang gajinya kecil je tapi tak ditarik. Solid itu dia punya. Tak ada masalah, tak ada apa. Okey je. Kan? Itu juga satu nikmat. Diberi pun satu nikmat, tidak ditarik pun satu nikmat. Kita tak perasan kadang-kadang. Kan? Kita rasa macam aku buat baik, tak ada apa pun Allah bagi. Kita tak perasan kita tengah sihat sekarang ni. Kan? Orang lain sana, kawan kita sana dah meninggal, sana sakit, sana kena stroke, sana darah tinggi. Kita okey je alhamdulillah. Kan? Itu kita tidak ditarik. Jadi Allah tu Maha Adil. Jadi qasad kita Allah tu. Buat kerana Allah tu siapa? Allah segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ni sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kakak, tuan-tuan sekalian, sesayang mana kita dan keluarga kita, kita meninggal tak balik kat keluarga kita. Kita meninggal balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak percaya kakak-kakak malam ni cuba cakap kat lelaki, kat suami masing-masing. Bang, abang sayang saya tak? Berani kita cakap tak sayang? Jelah apa? Bang, kalau saya meninggal boleh tak jangan tanam saya? Habis tu abang pakaikan saya telkung cantik-cantik yang ada Malaysia belakang tu. Kita kan baru beli Mekah bang Malaysia belakang tu. Abang letaklah dekat tepi abang dalam bilik tu. Boleh tak bang? Janji bang, takut saya kat kubur seorang Hari-hari kita sebut, hari-hari suami kita berjanji. Jangan percaya. Hari ini meninggal, pagi meninggal, petang dihantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, fokus antaranya untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hidup tak ingat mati sampai tak buat amalan. Kan? Kita hidup tak ingat mati tau sampai tak buat amalan. Takut-takut mati, tak ada amalan, macam tak pernah hidup. Kan? Meninggal, awak hidup kat dunia berapa lama 70 tahun. Apa pasal amalannya macam baby 6 bulan hidup ni kan? 6 bulan je amalannya. Kau ambil habis macam 6 bulan je amalannya. Macam tak pernah hidup. Tapi tengok dosa banyak pula, macam mana hidup lama ni. Dia tak matching kan. Oh, itu yang menjerit-jerit orang yang berbuat kesalahan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Tuhan kami dah melihat apa itu azab. Kami dah yakin apa itu azab. Farji'na na'mal salihan. Boleh tak balikkan kami sekejap je. Kami nak buat amalan. Inna muqinun. Kami yakin dah sekarang. Jangan hidup tak ingat mati sampai tak buat amalan. Jangan sampai mati langsung tak ada amalan, macam tak pernah hidup membuat amalan. Okey, itu yang kedua. Qasad dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tu segala-galanya. Yang ketiga, sila. Thalithuha al-wafa'u bil 'ahd wa ma'nahu an yu'addi al-fara'id fi waqtiha. Ketiga, memenuhi ahad. Maknanya menunaikan segala kewajipan pada waktunya. Okey, jadi maksudnya kita menunaikan segala al-ahadun janji ni ataupun benda yang dipertanggungjawabkan, tunaikan sebaik mungkin kewajipan kita kan. Kewajipan kita tunaikan sebaik mungkin. Nak senang faham rukun Islam tu kan. Syahadah dah. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita kan. Tunaikan kewajipan-kewajipan yang sepatutnya kita tunaikan. Kan? Itu benda yang paling penting. Seterusnya itu tanggungjawab pada kita dengan diri kita. Tanggungjawab dengan keluarga. Nafkah keluarga, kan? Maknanya benda-benda yang berkaitan keluarga. Masyarakat ni contoh macam membangunkan fardu kifayah, kan? Itu untuk masyarakat. Tunaikan semampu dan semaksimal yang boleh. Okey, dan yang keempat, silakan. Rabi'uha ijtinabul hal wa ma'nahu an yajtaniba mahal Allah Ta'ala. Keempat, menjauhi hal. Maknanya menjauhi segala perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita jauhkan benda yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita So semaksimal yang kita mampulah. Maknanya mampu semaksimal mungkin
tinggalkan benda-benda yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dalam membina agama. Membina agama tu umuruddin arba'ah, maknanya kena ada niat untuk buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga iaitu dengan kita menunaikan, dan yang keempat dengan kita meninggalkan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masuk kepada kitabut taharah, kan, iaitu bab mengenai kebersihan. Sila. Faslun fi bayani ahkamin taharah. Fasal pada menjelaskan hukum-hukum bersuci, hukum hakam bersuci. La yasihu raf'ul hadas wa la izala an-najasi illa bima'in mutlaq wa huwa an yakuna tahira fi nafsihi mutahhira li ghairihi wa huwa ghairul mutanajjis ghairul musta'mal ghairul mutaghayyir taghayyura katsiran bi khalidin tahir yastaghni ma'an. Tidak sah mengangkat hadas maupun menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak, iaitu air suci pada zat yang tidak menyucikan selainnya, yang mana ia bukan air mutanajis dan bukan air mustakmal serta bukan air mutaghayyir. Okey, tuliskan nombor kat situ. Okey, nak bersuci ni dengan air, sama ada kita nak menghilangkan najis ataupun mengangkat hadas. Okey, ada dua benda situ. Satu najis, satu hadas. Hadas tak nampak, najis benda nampak. Najis benda yang kita boleh nampak lah. Hadas benda kita tak nampak. Okay? Hadas ada dua, hadas kecil, hadas besar. Okay? Jadi untuk mengangkat hadas dan membersihkan najis, kena menggunakan air yang mutlak, air suci. Air suci tu apa? Tiga. Pertama, bukan air mutanajis. Air mutanajis tu air yang bercampur dengan najis lah. Yang keduanya bukan air mustakmal. Mustakmal tu air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Contoh, orang ambil wudu, baki-baki yang jatuh tak cukup 2 kolah. Itu mustakmal, tak boleh nak guna untuk mengangkat hadas yang lain. Dan bukan air yang mutakhayyir. Air mutakhayyir ni air yang berubah. Contoh, air ni dia suci, dia air mata air, dia boleh dibuat untuk bersuci. Okey, tapi saya bancuhkan dengan kopi, maka dia telah bertukar, mutaghayyir. Maka tak boleh buat mengangkat hadas ataupun untuk kita menghilangkan najis dengan air yang saya dah campur kopi ni. Tu jadi 3 benda tu, mutanajis, mustakmal, mutaghayyir. Buatkan nombor sikit biar kita jelas untuk kita satu hari kita faham dan untuk kita mengajar. Kemudian mutaghayyir itu apa? Yang bukan air mutaghayyir yang berubah secara besar kerana bercampur dengan sesuatu yang suci, di mana ia benda suci itu boleh dipelihara daripada bercampur dengan air tersebut. Maknanya tidak bercampur lah dengan apa benda yang mengubah dia itu. Okey, kemudian apa tu air mutanajis? Sila. والمتنجس هو ماء وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها وتغير إن كان الماء كثيرا بأن بلغ كلتين فأكثر أو وإن لم يتغير إن كان قليلا أي دون الكلتين. Air mutanajis itu adalah air yang telah terjatuh ke dalam najis, dalamnya najis yang tidak dimaafkan, yang berubah salah satu sifat. Okey, sekejap Di situ ada satu perkataan yang kita nak faham Okey, air apa itu mutanajis? Adalah air yang telah terjatuh ke dalamnya najis yang tidak dimaafkan. Okey, gariskan situ. Al-ma'fu anhu, al-ma'fu anha atau al-ma'fu anhu, najis yang tidak dimaafkan dan berubah salah satu daripada sifatnya. Maksudnya, okey, ada najis, dia najis ke tak? Najis. Tapi najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Maknanya najis yang dimaafkan contohnya antaranya adalah umumul balwa yang payah nak jaga. Contoh dekat dalam tawaf burung-burung merpati banyak sangat.
Okey, dia berak. Kita tengok sekejap dia orang lain tak perasan, dah terpijak pusing situ. Okey, apa hukum macam itu? Tak boleh nak sengaja kita pegang ke apa, tapi dah tak nampak dah. Itu dipanggil an-najasah al-ma'fu anhu. Najis tapi dimaafkan. Maknanya kecil sangat ataupun susah nak jaga. Contoh, kita jalan naik kereta kita, okey, naik kereta kita, anjing banyak. Takrifan anjing tu apabila dia basah, dia najis yang berat, kena samak. Tapi macam mana nak samak jalan raya ni? Kita pun dah masuk kawasan kita lah, jalan kita kena makan lah apa semua, kita pun maksudnya dah pijak lah apa semua, apa maknanya kaki kita apa semua, habis dah tersentuh tu macam mana? Najasah al-ma'fu anhu, dimaafkan. Tak payah kita fikir macam mana lah najis ni, susah ni, hari-hari nak samak depan rumah kasut kita lah apa semua. Dia an-najasah al-ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Okey, di situ ada satu perkataan yang kita kena faham, ada dalam maknanya dalam perbahasan hukum, maknanya najis tapi al-ma'fu anhu, dimaafkan. Okey, jadi air mutanajis, air yang terjatuh dalamnya najis yang tidak dimaafkan. Tadi itu najis yang dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan. Contoh macam memang maaf saya sebut macam tai contoh kan, jatuh ke satu tempat tu, dia tidak dimaafkan, ada memang najis. So dia termasuk ke dalam air dan berubah sifat air itu nampak, maka dia adalah maknanya air itu jadi air mutanajis. Kemudian dengan syarat air banyak yang mencapai 2 kolam atau lebih. okey, jadi maksudnya air kalau dia kurang daripada 2 kolah masuk najis, maka dia air mutanajis. Adapun lebih daripada 2 kolah, maka dia dikira sebagai air mutlak kalau tak berubah sifat. Okey, kemudian Sekiranya air itu sedikit, iaitu tidak mencapai 2 kolam, maka ia menjadi air mutanajis walaupun tidak berubah sifat. okey, jadi kalau kurang daripada 2 kolah, maka dia menjadi air mutanajis walaupun tak berubah sifat. Itu air, apa maksud air mutanajis. Okay, kemudian Wal musta'mal wa ma rafa'a hadatha aw azala khabatha wa kana qalila. Air musta'mal pula adalah air yang telah mengangkat hadas atau menghilangkan najis dan ia sedikit tidak capai 2 kolam. okey, maknanya dia maknanya kita gunakan mangkat adas. Contohnya kita mangkat adas kecil, ambil wuduk kan, dekat dalam satu gayung, tak boleh nak terpercik kat situ, tak boleh. So ada satu gayung, ambil, pastikan jangan terpercik lah dekat air tu. Maknanya dah tak sampai 2 kolah, air yang telah digunakan. Dan apa maksud mutaghayyir? Wal mutaghayyir taghayyuran katsiran bima dzukir huwa alladhi yamtani'u itlaq ismil ma alayhi bihaitsu yahdusu lahu ma akhar kal maraq. Air mutaghayyir pula adalah air yang telah berubah dengan banyak salah satu atau kesemua sifatnya, dan perubahan ini telah menghilangkan nama air pada air tersebut, yang mana namanya telah berubah ke nama lain seperti sup daging. Okay, macam tadilah. Maksudnya air tu air mutlak, tapi dah campur dan dia bertukar dah jadi orang panggil ni bukan air dah, air kopi, air teh. Maka dia tak boleh nak mengangkat hadas ataupun menyucikan najis. Membersihkan najis atau makan hadas. Okey, seterusnya. Faslun fi adab qadil hajah. Pasal mengenai adab-adab qada hajat. Okey, sebelum kita masuk kepada fasal adab qada hajat, okey, salinkan, tambahkan catatan kita. Apa itu rahmat, apa itu berkat? Okey. Kita bahas dulu, baru kita akan faham apa macam bab yang kita nak belajar ni apa. Apa itu rahmat, apa itu berkat? Rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat rahmat Allah, Allah mudahkan banyak urusan hidup kita. Dalam Quran sebut, dalam hadis pun sebut. Contoh, Allah sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya dan diberi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Itu rahmat. Kita taat, kita bertakwa, Allah bagi rahmat. Maksudnya rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Okey. Macam mana nak mendapat rahmat? Mendapat rahmat kena taat.
kena taat. Rahsia mendapat rahmat kena taat. Kan? Apa yang Allah perintahkan kena taat. Itu cara mendapat rahmat. Okey. Boleh kan? Okey, jadi rahmat maksudnya maknanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Okey. Berkat pula. Apa itu berkat? Berkat ni ziyadatul khair, percambahan kebaikan. Berkat ni percambahan kebaikan. Kalau orang umurnya ada berkat, umurnya banyak mencambahkan kebaikan. Dengan umurnya banyak mencambah kebaikan. Kalau rezeki ada berkat, rezekinya banyak mencambahkan kebaikan. Dengan rezeki itu dia boleh bersedekah, infak, wakaf. Maksudnya rezeki itu ada berkat. Okey, sihat. Kalau kita ni sihat, sihat ada berkat, sihat kita mencambahkan kebaikan. Dengan sihat tolong orang, dengan sihat makin kuat beribadah. Sebab kita kalau cuba kita perhati keliling hidup kita, ada kita jumpa orang makin sihat makin lupa Tuhan, ada tahu? Makin sihat makin berminyak. Maksud berminyak ni maksudnya lututnya makin bagus, makin pergi berjoget contohnya. Berkaraoke contohnya. Maksudnya patutnya mencambahkan kebaikan. Maksudnya patutnya lutut pinggang sakit makin kuat ibadah. Tapi dia tak bawa ke arah keibadah, kebaikan. Jadi berkat-berkat ni adalah ziyadatul khair, percambahan kebaikan. Apapun lah, ilmu. Ilmu kalau ada berkat, makin berilmu makin bercambah kebaikan. Sebab ada orang yang makin berilmu makin tambah kesombongan. Makin berilmu makin tambah kesombongan, ada. Jadi berkat ni dia mencambahkan kebaikan. Okey. Macam mana nak dapat berkat? Jaga adab. Baru kita faham kenapa ada adab dalam agama. Okey. Taat untuk mendatangkan rahmat, adab untuk mendatangkan berkat. Sebab tu hidup kita ada banyak adab. Adab makan. Kenapa kita nak adab makan? Sebab nak dapat berkat pada makanan. Okey, adab dah berkeluarga. Kenapa nak kena adab berkeluarga? Sebab dapat berkat dalam keluarga. Adab apa? Adab masuk tandas sekalipun. Supaya apa? Ada keberkatan. Masuk tandas tu jadi kita lebih sihat, lebih bagus. Kan? Jadi maknanya itu sebab kenapa perlu beradab. Kadang-kadang kita kena bezakan daripada sudut adab dan etika. Okey? Jadi kita cakap, kita belajar agama, belajar Islam, belajar adab. Okay, belajar Islam, belajar etika contohnya kan. Okey? Ataupun tak beretika ke? Etika hanya guideline, panduan. Okey? Kena buat macam ni, kena buat macam ni. Tapi kalau adab dalam Islam, dia ada implikasi yang Allah bagi berkat pada hidup kita. Itu beza dia. Kan? Jadi bukan kalau kita beradab cara bercakap. Kenapa kita jaga adab? Untuk dapat berkat dalam hidup. Taklah kita belajar adab semata-mata. Okey, adab. Kalau tak buat, apa dia? Kan? Sebenarnya adab untuk dapat berkat. Okey. Taat untuk dapat rahmat. Kan? Jadi rahmat dan berkat adalah kehidupan kita. Okey. Saya tambahkan lagi. Tambahkan catatan kita ya. Kalau kita belajar berkitab ni, beza dia adalah dipanggil dobit, istilah dobit tu ada catatan tepi ni. Sama ada buku lain ke tepi ni jadi itu tambahan-tambahan tu yang menambahkan kefahaman kita lagi. Dan kalau kita mengajar besok kita boleh tambahkan lagi pengetahuan, maksudnya kongsikan lagi. Okey. Jadi maknanya adab dan juga rahmat. Okey. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kadang-kadang ada setengah-setengah terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Okey. Kita ambil yang bahasa Arab dia untuk senang kita faham. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Dua-dua tu berasal daripada perkataan yang sama, rahimah. Rahman, Rahim perkataan yang sama. Cumanya Rahman untuk semua makhluk-makhluk, semua manusia. Engkar ke taat, dia dapat rahman Allah Subhanahu wa taala. Apa tu rahman? Nikmat. Nikmat Allah bagi semua. Okey? Tapi Rahim
Rahim hanya untuk orang yang percaya kepada Allah dan Rasul saja. Apa dia? Kalau di dunia, rahmat dan berkat. Rahmat dan berkat. Kan? Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita ambil Rahman dan Rahim tu. Rahman untuk semua makhluk-makhluk. Masuk orang tak menyembah Allah pun Allah tetap bagi Rahman, tetap bagi nikmat. Rahim untuk orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul sahaja. Okey. Kita buka Al-Quran, susunannya itu disusunkan kembali oleh malaikat Jibril. Ketika di hujung-hujung hayat Nabi SAW, bulan Ramadan, dia bertadarus dengan Nabi SAW, dengan malaikat Jibril. Jadi, yang awal diturunkan kan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa dalam surah Al-Fatihah? Al-Fatihah dalam berakhir surah An-Nas disusunkan kembali kan oleh malaikat Jibril ketika maksudnya sama-sama Nabi bertadarus di akhir-akhir hayat Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok ayat yang pertama dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa ayat terakhir daripada Al-Quran? Surah An-Nas, minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan manusia. Seluruh Al-Quran itu dimulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Seluruhnya rahmat, keberkatan dan kebaikan Al-Quran. Minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Pasal tak kita? Surah Al-Fatihah dan akhir dengan surah An-Nas tu. Okey, jadi barulah sedap kita belajar bahasa adab. Sebab kita dah faham, oh kenapa perlu belajar adab? Sebab nak dapat berkat. Dalam hidup tu nak dapat rahim Allah Subhanahu wa taala itu. Okey, sambung. Yustahabu liqadil haja baulan aw ghaita an yalbisa na'lay wa yastura ra'su wa yu'idda al-ma' aw al-ahjar. Disunatkan bagi orang yang kotak hajat, sama ada membuang air kecil atau air besar, untuk memakai selipar, menutup kepalanya, menyediakan air atau batu untuk istinja. Okey, jadi sunat orang qada hajat, orang buang air ya. Iaitu dia sunat pakai selipar, okey, menutup kepala, sunat. Tutup kepala pakai kain kita ke, pakai tuala ke, tu sunat Menyediakan air, maknanya sekarang kita rata-rata rumah kita ada pipe, benda dah sedia lah. Bayar bil je lah jangan lupa bayar bil untuk masuk persediaan air. Okey. Ataupun batu untuk istinja. Batu ni ataupun benda-benda kesat lah. Kalau kita pergi ke negara-negara yang contohnya mengamalkan istinja ni, ada setengah-setengah negara yang tak biasa dengan air kan, atau sebab air susah kan, ada pakai tisu ke apa semua ke, mana tak apa, sebab itu tetap benda-benda kesat yang boleh untuk dibuat bersuci. Okey, seterusnya. ويقدم يساره إلى الدخول قائلا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويقدم يمناه إلى الخروج قائلا غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. Mendahulukan kaki kirinya ketika memasuki tempat kotak hajat seperti tandas, sambil membaca doa. Maksudnya, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya aku mohon perlindungan denganmu daripada syaitan-syaitan jantan dan betina. Mendahulukan kaki kanannya ketika keluar tempat kotak hajat sambil membaca doa. Maksudnya, aku mohon ampun daripadamu, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghilangkan perkara yang menyakitku, lalu dia memberi kesihatan kepadaku. Okey. So jadi maknanya antara adab masuk tandas dengan kaki kiri ya. Kaki kiri. Kemudian kita baca doa. Saya yakin doa ni kita mudah hafal, dah hafal Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Okey. Keluar, keluar baca ghufranakal hamdulillahilladzi adzaba anil adza, wa afini. So kalau panjang sangat, nak keluar Allah panjangnya ustaz. Kita ni komputer dah lama kan. Menghafal tak apa-apa okey. Ghufranak pun cukup dah. Keampunanmu wahai Tuhan. Mana kita keluar tu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kenapa kita nak masuk tandas baca doa selain daripada adab?
Adab tadi kan, mana adab tu nak dapat berkat tu. Dapat berkat kan? Okey. Banyak perbahasan. Kan, sebab dalam tandas dia ada setan yang bernama al-khubuth dan khaba'ith. Okay, setan lelaki, setan perempuan. Setan ni dia ada dunia dia, dia ada nama-nama dia. Kan, dia ada grup dia. Kan, ada memang grup yang tukang nak merosakkan rumah tangga je. Kan, ada yang memang grup supaya mengganggu manusia, dia sudah nak syirik aja. Jadi ada yang duduk tandas ni al-khub dan khaba'ith. Okey. Kenapa dalam tu? Kan? Memang syaitan ni memang tempat benda kotor. Apa kena mengena dengan kita yang kita minta Allah lindung kita? Selain daripada benda-benda yang syaitan tu buat benda tak baik kepada kita, ada setengah ulama atau tutur guru kata dia akan lomo lah, najis apa semua. Tapi najis ni kita flush, tak nampak tak di lomo. Kan? Okey, tuan-tuan sekalian. Selaku kemanusiaan, bila kita dapat idea yang bagus, kan? Idea yang bagus ni dapat ketika kita punya minda ataupun otak kita berada dalam gelombang beta. Otak kita ni ada gelombang alfa. Alfa ni mana kita belajar ni mana aktif tau. Aktif. Bila aktif sebenarnya dia maknanya tak banyak menimbulkan benda-benda yang idea lah. Kalau dia kata orang yang nak relax, nak dapat idea ni, dia kena relax. Gelombang otak dia tu sampai beta, kalau istilah moden beta, dia akan dapat mencampurkan benda-benda idea-idea baru. Sebab tu benda yang beta antara ni makan, tengah makan jangan bergaduh. Makan tu sebenarnya bagus sebab kita punya otak memang tengah relax. Okey. Tengah malam sunyi, bagus, banyak idea-idea. Bangun tidur tu kenapa? Kita bacalah saintis-saintis besar ke apa semua, dia akan sediakan buku kat tepi dia. Bangun-bangun dapat idea tu tulis terus. Kan, sebab gelombang memang beta. Antaranya adalah dalam tandas. Dalam tandas nak mandi tu gelombang otak kita memang beta. Sebab tu ada orang cakap, idea dalam tandas ni tak bagus lah. Okey. Selaku kemanusiaan, kita tak tolak, tak boleh sebab gelombang otak kita beta. Dia akan banyak ada idea-idea, keluar idea lah, banyak orang yang mengarang syair-syair ke lagu ke dalam tandas. Oh dapat, sebab memang tak boleh tolak. Kita tak mahu ketika ada timbul otak kita tu gelombang beta dan kita dapat ideanya itu dinajisi oleh syaitan. Itu kita tak nak. Kan? Kita nak, okey, kita tak boleh nafikan memang gelombang beta. Islam tak nafikan kemanusiaan. Habis kita dulu kita akan relax, kita akan banyak idea yang benda-benda yang kita boleh recall balik, dapat idea. Semayang adalah otak kita akan beta. Sebab tu dalam semayang banyak benda ingat. Kunci hilang boleh ingat dalam semayang. Kan? Sebab memang sebab tu Allah ajar, Nabi ajar kita tu khusyuk mana? Apa kau ingat, balikkan ingat Allah balik. Balikkan Allah balik. Sebab dia tak menafikan kemanusiaan itu. Jadi dalam tanda sama juga otak kita beta, dia akan banyak melahirkan idea-idea. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dari khubuthi wal khaba'ith, antaranya kalaulah anda kata terfikir benda-benda, jangan dinajisi benda itu. Jangan dikotorkan benda itu. Jangan benda itu tak ada berkat. Jangan benda itu menyebabkan kita songsang dalam berfikir. Sampai macam tu dia ajar kita ketika nak masuk dalam tandas tu. Kan? Sebab tu maksudnya jangan lupa baca doa dalam tandas. Maksudnya untuk masuk dalam tandas tu. Dan keluar ghufrana, ya Allah ampunkan aku. Balik kurang. Okey, silakan. Kemudian seterusnya. وإلا يستقبل القبلة ويحرم في الصحراء إذا انتفت الشروط المقررة ولا يتكلم إلا لضرورة ولا يرفع ثوبه دفعة واحدة بل شيئا فشيئا حتى يقرب من الأرض ولا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه وألا يعبث وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه. Antara adab qada hajat iaitu tidak menghadap kiblat ketika qada hajat dan diharamkan untuk menghadapnya ketika qada hajat di padang pasir sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Okey, sekejap
Maknanya kalau ada dinding, adab saja. Jangan ngadap kiblat. Ada dinding ada dinding. Kebetulan tandas tu memang ngadap kiblat. Adab dia kita alihkan. Kalau tanah lapang haram menghadap kiblat tu. Kan? Pergi pada pasir kat mana ke kan. Kita musafir berhenti tepi jalan, jangan ngadap kiblat. Kalau tak tahu lain cerita. Ni kalau kita tahu. Kan? Tak boleh. So maksudnya kalau dia kata ada dinding, adab dia. Kenapa nak adab? Tadi kita dah sebut untuk jaga berkat. Kalau di tanah lapang sengaja ataupun menghadap ke arah kiblat, haram hukum dia. Okay, kemudian tidak berkata-kata ketika qada hajat, melainkan kerana darurat. okey, tak berkata-kata Okey, kita mungkin zaman sekarang tandas kita tu bagus kan? Maknanya ada dinding, ada pintu. Okey, ini kita cerita tandas zaman dulu. Okey, maksudnya orang yang bertandas tu maksudnya mungkin tak seperti mana sempurna sekarang, boleh berbual, maka adabnya tak boleh nak berbual. Saya pernah menganjurkan korban di negeri China. Okey. Lebih spesifik Pingliang. Pingliang ni 1000 km daripada Beijing kurang lebih 1000 km Beijing tau, tempat orang Islam. Dia ketika kita nak melalui tempat itu, melalui kawasan-kawasan yang bukan Islam. Okey. Berhenti nak buang air. Sebab waktu tu sejuk ni saya ingat 10 tahun lepas, 15 tahun lepas itu. Berhenti masuk tandas tak ada dinding. Lubang boleh macam betul sebelah. Okey. Jadi Islam maknanya takkan ada macam itulah, sudah aurat lagi. Tapi nak ceritanya kalau ada dinding pun tak usahlah berbual. Adab dia. Tak usah berbual. Okey, kemudian tidak mengangkat pakaiannya terus untuk qada hajat. Bahkan hendaklah dia mengangkatnya sedikit demi sedikit sehinggalah kupulnya atau duburnya mendekati bumi. Tidak. Okey, maksudnya maksud adabnya buka pelan-pelan bajulah. Buku itu tu buka pelan-pelan Okey, kemudian tidak memandang ke langit, tidak melihat ke farasnya, kubul atau dubur, dan tidak melihat apa yang keluar daripadanya. Tidak bermain-main atau bergurau senda, serta menurunkan pakaiannya sebelum berdiri. Okey, itu antara adab lah. Tak tengok langit, tak tengok najis, tak tengok kemaluan. Okey, itu sudut adab dia. Dan maknanya untuk untuk kita dah turunkan pakaian sedikit-sedikit. Okey, seterusnya faslun fil istinja. Okay, sikit lagi. Faslun fil istinja. Mengenai istinja. Yajibul istinja min kulli ratbin najis kharijin min al-qubul wa ad-duhur bil ma' aw al-hajar aw ma yaqumu maqama min kulli jaminin tahir qalin ghairi muhtara. Wajib untuk beristinja daripada segala najis basah atau lembab yang keluar dari kubul atau dubur. Okey, tuliskan nombor dia. Wajib kita beristinja, iaitu membersihkan kemaluan kita, apa-apa yang keluar, maknanya 5 benda Okey. Yang pertamanya itu air. Tulis itu. Itu maksudnya bersihkan dengan air. Yang keduanya batu. Batu. Yang ketiganya atau apa yang boleh menggantikan dengan batu daripada benda yang jamid tapi suci. Okey, so maksudnya apa-apalah, tisu, kertas, okey, maknanya tapi suci. Tapi benda suci itu benda ketiga. Jamid tu maknanya benda keras tapi suci. Okey. Yang keempatnya iaitu kesat yang boleh menghilangkan najis. So maksudnya yang kesat lah. Okey, so maksudnya yang licin tak boleh, tapi maksudnya yang kesat sebab yang licin mungkin tak boleh nak menghilangkan najis itu. Dan yang kelima, tidak dihormati. Contohnya makanan tak boleh. Kan? Orang ambil tulang tak boleh, walaupun tulang tu kesat, sebab makanan adalah menghormati, benda yang dihormati. Dan tulang pun kalau dalam maknanya dia sebagai makanan jin. Kan? So maksudnya tak boleh. Benda yang dihormati tak boleh. Okey. Seterusnya. والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء فإذا
وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ويسن أن يقول بعده اللهم طهر قلبي من النفاق وحسن فرجي من الفواحش. Okay. Then Istinja yang terbaik adalah menggunakan batu dahulu, kemudian air. Sekiranya ingin meringkaskan istinja kepada salah satu, maka air lebih afdal. Dan disunatkan untuk baca doa selepas istinja. Maksudnya, wahai Allah SWT, bersihkanlah hatiku daripada nifaq, iaitu kemunafikan, dan bersihkanlah farajku daripada keburukan. okay, so jadi maknanya kalau ada dua-dua benda kesat dengan air, turutan dia adalah benda kesat dan air. Okey. Kalau tak ada air. Jadi kalau ada dua-dua lah. Kalau nak buat dua-dua, nak air dulu ke benda kesat dulu? Maka benda kesat dulu dan air. Kalau ada dua-dua dan kita nak guna dua-dua. Kalau tak, maka air. Tapi orang Melayu kita ni umumnya kita memang beristinja dengan gunakan air lah. Okey. Dan sunat kita berdoa. Okey. Doa ni kita berdoa selepas keluar daripada tandas mana kita basuh apa semua, ghufranak, kemudian doa ni, okey, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Okey. Maksudnya kalau bahasa Arab ataupun kita rasa panjang, bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, bersihkanlah hati aku daripada nifaq, dan jagalah kemaluan aku daripada benda-benda keji. Okey. Okey, tolong tambahkan catatan kita. Okey. Kalau andai kata ada orang minta kita mendoakan anak dia. Okey, anak dia Haji, boleh tak ni tolong doakan anak Haji? Okey. Apa benda doa kita nak baca ni kan? Okey. Baca doa ni. Cumanya tukarkan kalau lelaki hu. Okay, Allahumma tahhir qalbahu, itu tukarkan minan nifaq wa hassin farjahu minal fawahish. Kita pun baby kan, kita pun garang dada dia, kita sapu badan dia kan. Hu. Kalau anak itu perempuan, tukarkan ha. Allahumma tahhir qalbaha minan nifaq wa hassin farjaha minal fawahish. Kan? Itu ada orang kan, Ji, doa kasih anak Ji. Apa doa kan? Alamak, susah dalam bahasa Arab, tak ingatlah kan. Maka bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, jagalah hati dia daripada nifaq dan jagalah kemaluan dia daripada benda-benda jahat. Kan? Wa hasin farja ila fawahish. Saya berbual dengan tukang sunat lama. Kan, saya berbual tukang sunat lama kan. Saya kalau jumpa orang yang kaya dengan pengalaman, saya suka bertanya. Kan? Ada benda-benda yang bagus untuk kita belajar. Kan? Saya rasa kita dah bincang kat kelas ni. Kalau belum, tambahkan catatan kita. Apa itu cerdik, apa itu pandai, apa itu cerdik, apa itu bijaksana. Dah pernah belum bahas kat sini? Dah kan? Ada yang kata dah, ada yang kata belum. Kan? Saya ulang balik. Pandai apabila kita belajar. Kita belajar macam ini kelas, kita pandai. Kita bukan nak bangga kita pandai. Pandai orang ada ilmu. Maksudnya kita ada ilmu lah ini. Paling kurang kita dah belajar. Sebab benda jahil, benda yang diperangi dalam Islam. Okay, pandai. Cerdik kena ada pengalaman. Orang yang pandai belum tentu cerdik. Ada orang pandai belajar teori berniaga. Tapi nak suruh berniaga dia tak boleh. Sebab dia tak ada pengalaman berniaga. Ada orang yang cerdik tapi tak pandai. Dia tak pandai nak cerita teori-teori berniaga tu. Tapi dia lama berniaga, dia cerdik dalam perniagaan. So pandai adalah belajar. Cerdik adalah ada pengalaman. Okey. Gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. Seorang bijaksana ni ada ilmu, ada pengalaman. Kalau kita baca hadis Nabi, kita akan jumpa Nabi menggalakkan untuk kita ada dua-dua benda ni. Cari ilmu dan pergi betul-betul mengamalkan ilmu tu. Mana pengalaman. Maka orang akan jadi bijaksana. Dan orang yang bijak, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang bijak Allah bagi banyak kebaikan pada dia. So kita ni kena aim untuk kita jadi bijak. Bukan bijak yang maksudnya kita kena tahu, okay, aku nak cari ke satu kebijaksanaan.
ada ilmu, ada pengalaman, kan? Untuk kita ada satu benchmark mana nak tingkatkan diri kita ni. Okey? So, jadi maknanya saya kalau jumpa orang lama-lama, saya suka tanya dia, pakcik, kalau pakcik sunatkan budak-budak, apa doa pakcik baca? Doa ni dia baca. Dia pegang kemaluan anak tu, Allahumma hassin farjahu minal fawahish. Orang dulu kan, tukang sunat doakan dia, pak imam doakan dia, jiran doakan dia, mak bapak doakan dia, cikgu doakan dia. Patutlah orang dulu bagus-bagus. Anak sekarang penuh dengan makian, kawan maki, mak bapak maki, kan? Cikgu pun maki budak, cikgu maki, penuh dengan makian. Macam mana nak ada keberkatan? Atau kata berkatan tu, kan? Macam mana nak dapat berkat tu? So maksudnya, jadi sebab itu ni antara doa. Kalau orang cakap, pakcik doakan anak sikit, ni doa. Kalau tak boleh nak hafal bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Okey, saya ulang balik. Kalau lelaki, tukarkan hu. Allahumma tahhir qalbahu minan nifaq wa hassin farjahu minal fawahish. Kalau perempuan, Allahumma tahhir qalbaha minan nifaq wa hassin farjaha minal nifaq. Allahumma tahhir qalbaha minan nifaq wa hassin farjaha minal fawahish. Doakanlah. So pegang badan anak tu ke apa semua, doakan. Mudah-mudahan ada keberkatan. Budak tu membesar dengan doa kita tu. Wallahu a'lam bissawab. Okey, kita jumpa untuk kelas yang berikut insya-Allah. Aqulu qawli ma sami'tu astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada peluang hidup yang masih Kau berikan kepada kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah segala urusan kami, ya Allah. Pemudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Tunaikanlah segala hajat-hajat kami, ya Allah. Berikan jalan keluar bagi permasalahan kami, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan salawat Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad